medium sama Mekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi pada malam ini begitulah, setiap malam yang saya baca ini kita hadiahkan Fatihah. Boleh hadiahkan Fatihah kepada Tuhan kita dan isteri dia 2 orang diterima Fatihah Allah. Begitulah, setiap malam yang saya baca kita baca Fatihah lah, hadiah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tengok tangan. Mana itu sama? Kata masih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Jadi kita pada dulu tak habis lagi. Insyaallah bulan nanti tu. Kemudian dan kata muhasyi. Dan kata muhasyi ini ialah pada sahifah. Situ kan? Atasnya, dan muhasyi itu membawa sebuah hadis begini, gitu. Dan muhasyi mana segala orang-orang yang buat hasyiah kitab ni. Kitab ni dia ada syarah, dia ada hasyiah dia. Muhasyi ni orang yang membuatkan hasyiah dia lah. Hasyiah bagi kitab-kitab ni, kitab syariah ni. Dia kata apa? Dan muhasyi itu membawa sebuah hadis begini. Al-khairu fiyya wa fi ummati ila yaumil qiyamah. Al-khairu fiyya wa fi ummati ila yaumil qiyamah. Bermula kebajikan itu pada aku. Kata masyilah.
Bermula kebajikan itu pada aku dan pada umatku hingga hari kiamat. Jadi Mahasyir ini berdoa untuk kita dan dia bersama, supaya kita dapat kebajikan bersama hingga sampai hari kiamat. Nah, inilah suatu kebajikan yang banyak kita duduk di dalam majlis ilmu. Kita dapat doa-doa orang-orang yang salihin. Dapat doa-doa orang-orang aulia Allah untuk kita. Mulalah kebajikan padaku, ini pada Mahasyiri, dan pada umatku hingga hari kiamat. Kebajikan ke mana kau? Kebajikan itu suatu benda yang dapat keuntungan. Satu benda yang dapat keuntungan untuk kita di dunia sampai ke akhirat. Itulah benda baik. Benda yang baik, benda kebajikan. Kalau banding dengan dunia kita, benda kebajikan ni RM2 lah. RM2 lah. Orang yang banyak RM2, hidupnya mudah lah. Maka di hari kiamat bukan perlu kepada RM2. Bukan perlu kepada pangkat, bukan perlu kepada jawatan. Hanya perlu kepada kebajikan. Kalau pangkat itu kebajikan, alhamdulillah. RM2 itu kebajikan, alhamdulillah lah. Tapi sebaliknya tidak ada kebajikan. Nauzubillah. Adapun kebajikan ini dapat kita di dunia dan di akhirat. Kebajikan, keuntungan, kekayaan. Itu mana khair. Khair ni kebajikan. Kesenangan. Kebahagiaan. Siapa tak suka kebahagiaan? Cuba angkat tangan. Tak ada. Semua nak ke semua kebajikan. Itu dia. Lebih lagi pula seorang waliullah. Mahasyir ni banyaklah. Mahasyir banyaklah. Orang yang berasyar banyaklah. Kalau seorang waliullah berdoa untuk kita, Allah makbul doanya. Alhamdulillah lagi tahu. Doa boleh ilmu boleh. Untung. Jadi pendek katanya orang yang bernasib baik, orang yang beruntung di akhirat, orang yang banyak kebajikan. Kalau tak ada kebajikan, rusak. Macam mana kita nak dapat kebajikan tu? Dia ada tanda-tanda dia. Salah satu daripada tanda, kita beramal dengan Al-Quran, beramal dengan hadis Nabi. Dan begitu juga apa yang ulama-ulama kata, ijma ulama kata yang tidak bercanggah dengan Al-Quran itu kebajikanlah dengan niat ikhlas kepada Allah. Kebajikan. Buat apa tak kira lah. Bukan kebajikan semata-mata sembahyang, puasa, zakat, haji, sembahyang sunat tahajud, puasa hari Senin, puasa hari Khamis, puasa hari bulan Syawal. Bukan itu saja yang kebajikan. Banyak kebajikan itu. Kalau kita nak sirakan kebajikan ini memang banyak. Kalau ibarat laut tidak ada tebing. Ibarat kata laut tidak ada tebing. Begitu banyaknya kebajikan. Hari ini gebuklah kebajikan. Jadi kita malam-malam alhamdulillah kita duduk dalam kebajikan. Duduk dalam rahmat. Duduk dalam keberkatan. Di keliling kita ada para malaikat. Daripada mula kita tu pondok tak main ngaji, diiring oleh beberapa orang malaikat. Duduk bersama. Balik sekali lagi pun di atas sampai ke pondok kita. Bagi saya pula di atas sampai ke rumah. Selamat insya-Allah. Begini kita lah hadis. Itulah kebajikan kita hidup, jangan buang masa. Jangan buangkan waktu, jangan kosong. Isikanlah beberapa banyak kebajikan yang kita faham dan kita pilih ilmu yang kita belajar. Silah.
Kita mengapa Al-Jamiah, mengapa Mustasar, mengapa kita yang lain lagi hafal Al-Quran sebagainya. Itu semua kebajikan. Tetapi yang perlu kepada kita bukan surah. Kita mengapa Al-Quran. Itu surah rupa saja. Kita sembahyang rupa saja. Kita berpuasa rupa saja. Tetapi yang orang lihat di hati keikhlasan kita kepada Allah. Apa maksudmu sembahyang? Apa sebabnya kamu puasa? Apa maksudnya kamu itu mengapa dan sebagainya? Niat tuju halal ke arah mana? Itu yang Allah tahu. Allah tahu situ. Allah tahu tentang niat kita. Niat kita bersih menuju kepada Allah. Alhamdulillah, ikhlas. Baru dikira amal ibadah kita. Baru dikira kita hafal Al-Quran kah, hafal kita kah, tak kira ilmu yang berguna agama. Dia ikhlas. Situ yang payah tu. Mengapa mudah? Sembahyang mudah, puasa mudah, sedekah mudah, bantu orang susah mudah, bantu orang yang mustahak memerlukan bantuan mudah. Tetapi apa yang payah kepada kita? Keikhlasan di hati. Itu susah. Saya pun tak boleh nak bersih hati. Itu. Nak situ ni. Ilmu ni membicarakan tentang batin hati. Ikhlas segala amal ibadah yang kita buat. Kalau tidak, faj'alnahu haba'an mansura. Kami jadikan amal ibadah dia sebagai habuk yang berkecek-keceran. Maknanya tidak ada, kosong saja. Dari segi surah, Allah, alhamdulillah. Tidur tak cukup semalam tahajud banyak. Lepas tahajud baca Al-Quran. Habis-habis nak baca Al-Quran, orang azan subuh. Sembahyang subuh pula, pergi masjid lah, pergi surah lah, nak berjemaah dapat pahala lebih. Balik pula, duduk rehat syak. Mari pula waktu duha, sembahyang pula duha. Allahu Akbar. Banyak. Lepas duha kita rehat dah syak, bagi orang tak kerja lah. Kalau kerja, pergi kerja lah. Rehat syak. Lepas masuk zuhur pula, sembahyang pula qabliyah zuhur. Lepas sembahyang pula ba'diyah zuhur. Berapa banyak kebajikan yang kita buat itu, memang banyak. Tetapi cuba kita hitung pula. Adakah amal ibadah yang sebegitu rupa yang kita buat itu dinilai oleh Allah di akhirat? Hatu kita kena nilai dan kita kena aisyah di kita. Adakah buat amal ibadah begini? Duk jaga malam, duk mengapa sakit kepala-kepala, mengapa dapat satu surah Allah. Nak ingat Al-Jamiah tu pula Allah saya ayat amatnya. Lepas tu lupa pula, ulang kaji pula. Habis. Baca pula itu Alfiyah Malik pula. Baca kalau munalah semua pergi duk kasakin tak tahu lah. Letih sakit kepala. Nak dapat satu-satu matang tu bukan senang. Berjaga sakit fikiran, sakit otak, mata yang mengantuk, badan yang lenguh. Tetapi niat tuju halal kita ke arah mana? Itu yang penting kita kena insaf dan fikir dan kita suruh. Kita kena muhasabah di situ. Tuju ke mana kita belajar ilmu ini? Adakah aku nak pandai kah? Nak bagi aku nak orang segani kah? Nak bagi aku nak orang hormat kah? Nak bagi aku nak orang pakak besar kah? Boleh ingat Alfiyah. Kemana? Lepas tu ngaji pula Kafiyah pula. Baca kitab Kafiyah. Adakah niat kena ikhlas untuk nak memahami ataupun untuk nak meneguhkan fahaman Al-Quran hadis apa yang kita pelajari dalam surah sebagainya? Mutlama untuk kita nak mentahqiq, mutlama untuk kita nak kukuh ilmu yang kita baca tadi. Baca Al-Quran, kalau tak ada nahu, tak ada surah, tak sedap. Sampai ayat mari, kalau tidak ada mantik, tak sedap. Sampai sini pula, kalau tidak ada ma'ani, bayar isti'arah dan majak sebagainya, tak sedap.
Oleh kerana itu ilmu alat penting kita belajar. Tetapi pelajaran kita yang itu apa? Itu mudlamat kita ke mana? Kita letak ke mana? Kalau letak kerana Allah, alhamdulillah. Segala ilmu yang aku belajar ini, aku nak mengukuhkan ilmu yang aku belajar. Aku baca hadis. Ada yang Rasulullah bercakap mempunyai mantiknya, mempunyai balaghahnya, ma'ani bayannya ada. Kita tak ada ilmu tu, tak kukuh. Tak kukuh. Jadi kita belajar untuk nak mengukuh. Begitulah ilmu sudi. Itu yang kita kena belajar. Ilmu ni bukan semata-mata fiqh, semata tafsir, semata hadis, semata-mata hafal Al-Quran, bukan begitu. Mesti dia ada satu ilmu asing. Tafsir ada usul tafsirnya. Fiqh ada usul fiqhnya. Hadis ada mustalah hadisnya. Kena begitu. Boleh? Allah kena mengaji sungguh. Kena mengaji sungguh. Kena mengaji sungguh. Allah. Jadi sini guna al-jurmiyah. Semah tu al-jurmiyah kumahlah. Tetapi kalau kita pergi ke India, mana India ke Pakistan negeri lain, dia guna kitab lain, jurmiyah tak kenal. Bagi India, Pakistan, dia baca kitab Mi'atu Amir. Mi'atu Amir, jurmiyah. Ni atas sikit, kafiyah, Indonesia. Begitulah. Dia tak sama, torik dia, uslub dia tak sama dengan kita ni. Kita bertani kah, Malaysia kah, Hindung kah, Indonesia tu pakai jermiah. Jermiah ya. India pakai Pakistan jermiah sana. Aku pergi sana aku nak mengajar orang India. Aku nak mengajar India. Jermiah lah mutasawwir. Dia pun tak ada kitab tu. Tapi fahamlah satu ya kaedahnya. Cuma kita yang tak ada. Di Ashrafiyah. Ashrafiyah dekat dengan tu Rawi tempat ijtima'. Ijtima' jamaah balik. Dia mengajar. Ustaz lah dia ngaji. Dekat nak balik dah. Dia minta acara sikit. Tetapi kaedahnya sama. Sama. India Pakistan sama kaedahnya. Cuma kita tu lain. Mana kita mengaji, kita kukuhkan pengajian kita tadi. Niatnya aku nak mantapkan ilmu. Maksudnya dia untuk nak mengukuh akidah kita. Nak mengukuh kepahaman kita. Apabila kita ada ilmu, bermacam-macam ilmu. Sama juga lah kita pacak tiang satu. Tidak ada benda ni, takut tumbang dan sebalik. Ikat kayu dan sebagainya. Berkukuh dan kuat tiang itu. Begitulah. Ilmu apa-apa mesti kena banyak lah. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Kalau tidak ada mati usah. Allah Ta'ala kuasa atas tiap suatu. Faham je lah. Kuasa di atas tiap-tiap suatu. Usah. Kita ambil faedah nanti sebagainya. Baru dapat clear. Allah kuasa di atas suatu. Kalau itu Allah kuasa tiga-tiga. Wajib. Harus. Mustahil ya. Bisa kita kena faham. Iaitu qudrat iradah al-muta'alliqatan bi jami'i mungkinat. Kuasa, qudrat iradah tertakluk keduanya dengan sifat dengan mungkin. Benar harus saja. Benar wajib tak termasuk. Benar mustahil lagi tak termasuk. Dia nak buat benar mustahil. Benar tak ada mengizinkan Allah. Benar wajib. Macam mana dia nak puasa lagi, macam mana nak takluk qudrat iradah. Sedangkan sifat Allah dan sifat Allah pada azali. Jadi kita kena tahu lah usul-usul fiqh dan sebagainya. Bahawa hukum dan apa.
Jadi nak nasihat aku malah ngaji baik-baik. Ngaji pun sungguh jangan buang masa, jangan buang sia-sia waktu. Itulah. Kalau kita sudah capai kebajikan-kebajikan yang Allah Taala beri kepada kita. Banyak kebajikan. Bermula kebajikan itu pada aku fiya, bukan fi wa fi, takkan begitu kau. Fi wa fi ni huruf ja dah. Atas wa fi pula atas huruf ja pula, mana ada lagu tu kau. Fiya pada aku ya tu ya mutakallim. Wah dah. Boleh mulai. Al khairu fi wa fi ummati ila yaumil qiyamah. Ada di majlis kita ceramah sebagainya baca hak tu, nanti orang gelak. Tak lagi orang tanya kita, macam mana ustaz? Fi wa fi ummati ni. Haru kita jawab. Fi ya. Ya fi ya. Fi. Turut lagi hak tu. Fiya, alayya, ilayya. Kebajikan itu pada aku dan pada umatku. Tu hadis Nabi kata. Hingga hari kiamat. Ya. Dan kata Mahasyi, kata-kata Mahasyi ini ialah pada Saifah 36. Juzuk awal kitab Nataijul Afkaril Qudsiyah. Kalau siapa yang ada kitab tu sila rujuk muka surat 36 juzuk awal. Nataijul Afkar Qudsiyah adalah hadis tu. Dan berkata Sya'rani pula, itu Abdullah Asy-Sya'rani, Abil Mawahib, Abdul Wahab, dan Al-Masyhur Wahab Asy-Sya'rani. Dia kata pula dalam kitab apa? Pada Lawaqihul Anwari. Dalam kitab Lawaqihul Anwari, kitab dia juga, kitab yang dah karang juga. Wahab Asy-Sya'rani. Nizam Kubra pun Sya'rani juga. Banyak kita Wahab Asy-Sya'rani dia kaya. Banyak. Tapi semua membicarakan orang rendah-rendah ni, orang tak dapat nak terima, payah baca lah kitab dia. Kerana dia memang sangat banyak. Dia main mazhab banyak, dia buat mari dari segi ilmu hakikat dan dia buat mari hujah-hujah dia, Nizam Kubra dan sebagainya. Saya baca sikit dah dia kitab dia tu, kena orang main tak apalah, dalam cerita dalam kitab Lawaqihul Anwar Saifah 3. Maka surat 3 Saifah ni, maka 33. Daripada minal juz'il awal, daripada juz awal. Tengok. Akan perkataan yang memberi fahamkan bahawa tidak ada berjumpa dengan ahlinya, yakni syekh itu, tidak menjadi cedera pada nama kasih. Kata Wahab Asy-Sya'rani, dia kata kita tak bertemu dengan orang-orang dia sekalipun, orang-orang ahli sufi betul-betul. Orang ahli sufi betul-betul. Ni tajuk yang ahli sufi yang kita baca minggu dulu. Tidak ada bertemu mata, tidak ada bertemu wajah pun tak ada masalah. Tak ada masalah, kata Asy-Sya'rani. Tak payahlah kita jumpa seorang demi seorang, berjabatan yang bersalam dan sebagainya. Tak payah begitu. Dia kata tidak menjadi cedera pada nama kasih dan bergaul dengannya itu. Tak payahlah kita Wahab Asy-Sya'rani misalnya, kita tak bisa kenal pun janggut dia panjang mananya.
orang tinggi ke orang rendah. Bagi kita tak faham, kita tak kenal buat Asy'ariyah ni. Begitu Syekh Zakaria Ansari sebagainya kita tak kenal. Begitulah Rasulullah sendiri pun kita tak kenal. Para sahabat sendiri pun kita tak kenal. Abu Bakar, Umar, Uthman dan sebagainya. Adakah rusak mahabbah kita dengan mereka? Kasih sayang kita kepada mereka tak ada rusak dengan sebab kita tidak berjumpa dan tidak kenal tu. Kata Syekh Wahab Syarani di dalam kitab Rawakih tadi, tak masalah, tak cedera, tak rusak, tak cacat, tak bersemu pun tak apa. Tak bergaul dengan mereka pun tak apa. Asalkan kita ikut peribadi mereka, ikutkanlah perangai mereka, ikut akhlak mereka, cukuplah. Tak payah berjumpa. Tapi kalau jumpa sebab Abu Lahab, tiap-tiap hari berjumpa Rasulullah, tak jadi juga. Abu Lahab selalu berjumpa anak saudaranya Rasulullah. Tak jadi macam tu. Walaupun berjumpa, walaupun daging darahnya sama, keturunannya sama, tapi tidak berarti kerana mereka matilah kafir. Jadi artinya kalau nanti berjumpa, nanti nak bergaul, nanti nak ajak makan kopi di kedai seorang, musyawarah aku bangun sekali ni membayar, esok aku bayar, kita tak bayar, tak ada peluang kita. Pasal kita tak pernah berjumpa ni. Siapa ada jumpa dengan Rasulullah? Kecuali mimpi lah mungkin ada apa ni. Ada pun berjumpa dengan wajah sendiri tu. Berjumpa? Tak ada lah. Kenapa? Karena kita masih baru. Rasulullah meninggal lama dah. Kita bukan semasa dia. Itu indah kan. Alasan dia begitu. Adakah kita jumpa oleh sahabat? Tak pernah juga. Karena bukan masa kita. Adakah kita jumpa para tabi'in, asal Basri dan sebagainya? Tak juga. Adakah jumpa tabi'in kepada Imam Syafi'i, Maliki, Hanafi, Ahmad, Hanbali sebagainya? Tak pernah juga. Karena mereka di zaman tabi'in. Bukan zaman kita. Kalau gitu kita tak boleh ikutlah pahaman Syafi'i. Tak boleh ikutlah pahaman Maliki sebagainya. Boleh. Kita ada kasih sayang kepada mereka. Kerana dengan mereka lah, sebab mereka lah, wasilah daripada mereka lah yang kita dah amal hari ini. Semaya Syafi'i, semaya Maliki, Ahmad sebagainya. Kita dah amal hari ini dah ikut pahaman mereka, ijtihad mereka. Kasihlah kita kepada mereka. Jangan cari jalan tak mau bermazhab. Ngaji lebih sikit, pandai sikit, pergi ke Azhar ke, pergi Morocco ke, mana ke, klik-klik. Tak ada mazhab dah aku pakai Quran hadis. Allah hebat. Jangan. Jadi kalau kita begitu, berarti kita menjabarkan mazhab Pak. Jadi usahlah akhlak kita dan adab kita dengan mazhab. Amalan kita tak diterima Allah. Karena kita ijtihad sendiri. Mana mampu Al-Quran tidak ada pernah ada. Pernah ada Al-Quran, kena belah bubuh sebuah Al-Quran baru ada. Belah dada, belah ada, tufik dada. Lepas tu saya ambil Quran sebuah buah dada, lepas tu jik balik. Ada. Mana boleh tidak ada syarat. Syarat mujtahid. Syarat mujtahid. Apa dia syarat mujtahid? Al-Quran. Mesti duduk dalam dada. Membaca ayat mana? Surah ni, surah ni. Ayat ni. Dan hadis beribu-ribu duduk dalam dada. Kita mata arba'in. Bom. Apalah. Mata arba'in. Mata apalah. Mujtahid Bukhari, Muslim duduk dalam dada, sunnah sitah. Boleh. Alhamdulillah. Allah beri kepada mereka. Allah kurniakan kepada mereka kebajikan yang kita banyak. Kerana Allah Ta'ala bukakan mati mereka tadi, nampak, faham dan reti. Kita Bukhari, Muslim pun tak ada lagi.
Rumah dengan data, rumah pun tak nak. Jadi ini syarat mujtahid. Sunnah sittah mesti duduk dan dada. Tiap-tiap orang yang nak mengaku mujtahid. Al-Quran mesti duduk dan dada. Dan ilmu-ilmu lain mesti ada dan dada. Usul fiqh, usul tafsir, mustalah hadis. Kita baikuniah pun pening kepala lah. Baikuniah pening kepala lah. Nur Kepatul Fikri pun pening kepala lah. Boleh. Jangan mengaku. Jadi kita mesti kena hormat kepada mazhab-mazhab yang empat ini. Mesti kita kena anggap mereka adalah tempat kita tumpu. Amal ibadah hari ini kita beramal dengan mazhab-mazhab yang tertentu. Jangan cuba-cuba kita nak buat mujtahid sendiri. Susah. Jadi menyebabkan kita tidak kasih kepada para sahabat. Tidak kasih kepada para mazhab tadi, berarti kita sudah susah amal ibadah. Tak boleh. Tak boleh. Janganlah. Mengajilah kita suruh banyaklah. Jangan mengaji kita dikarang oleh profesor. Itu nak besar rumah lah. Jangan tu esok ni jadi lebih, jadi hebat sebagainya. Ingatlah kita yang tua. Hari ini profesor dia ada kitab masing-masing dikarang. Tengoklah. Boleh tengok, boleh tengok. Tapi tapih dulu. Tak lari dengan hukum hakam, tak lari Quran hadis, amallah insya-Allah. Jadi mereka ni nak Allah betul. Orang ini, orang yang kuliahan hari ini, mereka berasa besar diri, berasa sombong, berasa lagak kata lebih, sehingga mereka tidak ada bermazhab. Aku pakai Quran, aku pakai hadis ya. Habis soalan. Jadi bermakna kata kita tidak beradab sopan dengan mazhab. Jangan. Jadi hak aku kata bukan aku nak sedap duduk. Kalau mau ada kitab, cuba tengok dalam kitab Mizanul Kubra. Jadi kalau oleh Syekh Asy-Sya'rani. Orang yang lari pada mazhab macam mana? Tengok dalam kitab Mizanul Kubra. Dia satu jilid tapi dua juz. Tengok siapa. Bukan kita kata sedap lah. Mana kita ada tempat medah. Tetapi bukan Quran, bukan hadis. Itu adalah perkataan yang dikarang, disusun oleh seorang waliullah yang terkenal, Syekh Abdullah Asy-Sya'rani. Jadi perkataan dia tu boleh diterima lah. Bukanlah perkataan orang-orang yang kaki-kaki karuk-karuk jahat dah. Seorang waliullah Wahab Asy-Sya'rani. Tengok di sana. Di pada awal-awal mukadimah lagi dia tunjuklah, dia cerita dah, dia bahas cukup-cukup. Dia buatkan dia buat plan dan peta di situ. Siapa dia berada di pintu syurga? Siapa dia? Abu Hanifah Nu'man bin Bashir, itu mazhab Imam Hanafi. Yang kedua Imam Malik rahimahullah. Yang ketiga Imam Syafi'i rahimahullah. Yang keempat Imam Ahmad Hanbali rahimahullah. Mereka empat orang ini berada di pintu syurga untuk nak menyaksikan amal ibadah pengikut-pengikutnya. Adakah orang ini sembahyang ikut Syafi'i? Kalau betul, maka Syafi'inya diterima. Kalau tak betul, Syafi'i tolak. Begitulah tiap-tiap mazhab. Tengoklah rajah-rajah yang dibuatkan oleh Syekh Asy-Sya'rani di dalam kitab Mizanul Kubra. Allah tu dia ada lagi tak tu.
biasalah tunjuk kami. Beli dia tak beli kita ni kalau ada beli kita pergi ke Tanjung belilah 17 hari. Rumah tak ada lah. Belilah jalan kaki daripada GT tu terus jalan kaki pergi kepada Masjid Melayu kerana bahagilah Masjid Melayu tu kedai kita Yusuf Lawa. Iaitulah bapa kepada Mujahid PA. Bapa kepada Mujahid. Hak PA dulu ni. PA dulu ni. Mujahid tu anak boleh Yusuf Lawa tu. Tahun 60-70-an. Tahun 60-an aja belilah. Masa tu kitab banyak dia. Belilah. Tok guru suruh beli kitabnya. Tak erti beli. Apa lagi kita kitab banyak menambahkan semangat lagi kita mengaji. Jangan sayang beli kitab. Ni kita tukar headset je. Satu headset. Dia dah tukar headset. Beli kitab. Tak boleh baca apa-apa. Beli kitab untuk menambahkan semangat kita. Kalau kitab banyak, ilmu tak ada, tidak berarti. Nanti aku malu kapung dan sebagainya. Mesti kita belajar susu. Dengan saya ada duit banyak beli kitab. Beli kitab. Tahu ke kita tak boleh baca, anak-anak kita esok lah baca. Habis tak ada anak tak boleh baca lah. Wakah lah. Beri ke madrasah, beri puan-puan mana. Takut ibu makan. Ada betul. Esek. Keluar esek beli. Keluar beli. Orang tu dah syibik jatuh ya. Kita beli jenah ni. Nanya. Itulah kita cara untuk follow. Saya cerita ni lapis saya dulu. Kawan-kawan saya dulu tu ada minat kain baju, beli kain baju. Tiap-tiap kali sembahyang tukar kain baju. Tiap-tiap waktu sembahyang tukar kain baju. Allahu Akbar. Tak dipakai waktu zuhur. Waktu asar lain dah bajunya, lain dah kainnya, lain dah piahnya. Banyak sungguh dia kain baju. Saya tak ada. Kain baju saya tak ada. Kalau sekiranya naik jemaah, kalau saya ni basuh kain baju saya tak naik dah jemaah kerana tidak ada pakai baju. Baju tak ada. Baju sedai saja orang tua begitu. Na'udzubillah min dzalik. Begitulah kita ni nasib ini. Kenapa orang tua je? Takut. Jadi tak mengaji. Alhamdulillah orang tua buat macam tu, alhamdulillah. Supaya kita nak dapat ilmu. Tak ada, dah 3 pasal tak ada. Macam tu. Susah. Juga masa tu. Tetapi orang lain dapat beli. Sampai 3-4 pasal kain baju untuk tukar sedia. Saya tak ada. Baju tu lah. Kalau nak mengaji, kalau nak sembahyang jemaah saya apa, baju tu lah. Orang tua beli. Baju tidur satu, kain tidur satu, kain sembahyang satu. Ini saja. Kalau dia kata kalau nak jemaah, tak boleh basuh lah kain tu. Kalau kata basuh kain tu, tak boleh lah nak jemaah. Pasal kain saja. Inilah. Orang macam ni lah baru dapat ilmu. Kalau kau dah asyik kain baju, asyik dia nak makan, asyik dengan headset tak zaman ini, tak dapat ilmu orang tu saya kata. Tak dapat ilmu. Anak saya tu, dekat siang dasar saya tu. Tak dia, tak Allah tu itu kau saya. Dekat kaki dasar. Janganlah itu satu permainan yang merugikan masa. Beli agak cukup pada sekarang. Beli untuk jalan bayar. Begitu juga asyik pun beli satu cukup lah. Susah nak main sangat. Itu pun benda yang penting saja. Kerana merugikan masa kita belajar, merugikan masa kita nak menampak. Bukan senang. Al-ilmu nurun wa nurullah la yahdi lil ma'asi. Wa nurun. Ilmu nur Allah. Nur Allah ni tak akan diberi la yahdi lil ma'asi. Tak akan diberi kepada orang buat maksiat. Maksiat tak ada lah.
Maksiat mainan itu kita. Ya tanya. Kita dulu tasbih. Tak ada tanya. Syekh tak ada zaman itu. Beginilah kita. Jadi jangan kita nak mengaku bahawa tidak bermazhab. Kalau kita naik tinggi mana sekali, naik sana pada PhD macam mana sekali pun, jangan sekali-kali kita tidak beradab sopan dengan mazhab. Nanti esok kita akan dakwa dengan mazhab pula. Tak kata ni tak ikut kami. Tahu ya. Jadi jangan amalan kita ditolak. Jaga. Tidak ceria pada nama kasih dan bergaul dengannya itu. Tidak bergaul, tidak bertemu dan tidak berjumpa. Artinya tidak cedera, tidak rusak pada pihak kasih kita dengan Nabi ke, sahabat ke, mazhab ke, imam-imam ke, tak kira lah. Kerana kita tak berjumpa, tak usah tu. Oleh sebab bukan kita ikut dan bergaul dengan jasadnya. Tak payahlah. Tak payahlah. Kerana kita bukanlah zaman dia. Bahkan kita ikuti dasarnya, iaitu perjalanannya. Kita ikut perjalanan Nabi, perjalanan Rasulullah yang kita ketahui melalui hadis-hadis dia, yang perawi-perawinya adil, perawi-perawinya diterima oleh orang-orang al-muhaddisin. Itu yang kita terima. Walaupun kita tak ambil muluk daripada Rasulullah sabda kita bukan dengar. Kita ambil daripada kitab yang disusun oleh ulama Bukhari. Itu Muhammad Ismail Al-Bukhari. Kita ambil pada kitab Abu Daud, Sunan Abi Daud As-Sistani. Kita ambil daripada hadis Nasa'i, Nasih Al-Baihaqi. Nasa'i itu Sunan Kubra dia, Al-Baihaqi. Baihaqi. Ibn Majah. Jadi kita ambil pandu dengan hadis-hadis yang muktabar ini. Tak payah kita kena tukang syekh, tuan-tuan syekh buat tidak. Kerana kita bukan zaman dia. Tetapi kalau kita zaman dia, mestilah kita nak jumpa dengan dia. Lebih lagi kita dekat dengan dia. Kita suruh kepada apa sudah kosong. Sudah doa untuk kita baik kebajikan dunia akhirat. Minta bagi kita ni perangai bagus, akhlak bagus, lagi bagus. Tapi kalau kita ni tidak ada peluang masa itu bukan masa kita. Bukan itu tempat yang Muktamad itu ikut dasar perjalanan dia lalu. Dan peribadi berkenaan amalan. Kita ikut peribadi berkenaan amalan. Amalan Rasulullah, amalan para sahabat, amalan para tabi'in, amalan tabi'in, amalan ulama-ulama amsal. Karena apa yang mereka amal itu tak lari daripada ilmu yang mereka ada. Ulama-ulama ni dari segi waraknya, segi zuhudnya, dari segi qanaahnya cukuplah. Kita tengok Imam Asy-Syafi'i, kita tengok Abi Hanifah, kita tengok Maliki Ahmad Hanbali. Semua tu ada sifat-sifat, ada ciri-ciri yang membawanya kepada zuhud kepada Allah, qanaah dan apa sebagainya. Jadi orang ni boleh kita ikut sangatlah. Mata hati mereka terus dapil dengan Allah. Bukan kita ikut segala orang. Kita ikut orang yang waliullah, orang yang muqarrabin, orang yang nak dekat dengan Allah. Jadi tak payah kita kenal wajah muka sebagainya lah. Ikut peribadi dia. Ikut jejak langkah mereka amal semasa hidup. Melalui cita-cita, melalui hikayat-hikayat yang dikarang, yang disusun oleh ulama-ulama yang mutabalah. Itu. Nak tengok perangai para sahabat, tengok kita hayatus sahabat. Disusun, dikarang oleh ulama. Kita hayatus sahabat. Semua tahu.
Sifat jawabnya para pemurah-pemurah. Para sahabat. Sayyidina Utsman misalnya. Pemurah dia. Dia orang yang berada juga lah. Dari kalangan sahabat dia berada juga dia. Sayyidina Utsman. Dia malam hari dia berjalan. Berjumpa kedai demi kedai demi kedai. Membawakan duit. Dia berjumpa kedai. Dia kata cuba buka tengok dalam bukumu siapa yang hutang banyak. Siapa yang hutang banyak di kedai? Akhirnya tu ke kedai buka satu jumpa. Orang ni yang paling banyak sekali. Dia kata banyak mana? Maka tuan kedai itu pun dedahkanlah sekian banyak. Di waktu beri bayar. Esok dia-dia jangan kita kata aku bayar. Akhirnya kawan tu esok hari nak beli barang pula. Nak beli kat menung kan, nak beli buah berah gula kopi begitu lah keadaan dia. Dia kata, pakcik, Pak Long dan sebagainya, ada seorang hamba Allah semalam, mari bayar hutang pakcik. Siapa dia? Tak boleh tahu, tak boleh ketahui orang yang bayar, ini rahsia. Suruh dia. Sudah habis dia bayar. Alhamdulillah. Tulah berdoa murah kalau rezeki panjangkan umur. Sayyidina Utsman ini jawab Sayyidina Utsman, pemurahnya Sayyidina Utsman. Sakhaknya Sayyidina Utsman. Dia kita hayatul kubra, hayatul sahabah. Cuba kita baca semok baru tu banyak. Nak tengok tak tahu. Nak tengok tak bukan masa kita nak tengok. Sayyidina Utsman ni murah kata murah. Mana boleh, mana nak tahu. Tengok dalam kitab-kitab yang disusun oleh ulama-ulama yang muktamad. Bagai imam-imam ni pula. Imam Hanafi, Maliki, Ahmad, Hanbali, Syafi'i, Pak imam ini ada masing-masing tabaqah dia. Kitab tabaqah. Itu latar belakang mereka dicerita oleh orang. Dicerita oleh syekh-syekh kita itu. Dia cerita Imam Syafi'i ni panggil dia. Macam ni amal ibadahnya. Malam dia tak sibuk dengan mengajar, tak sibuk dengan mengarang dan menyusup, dia beribadahnya kepada Allah. Dia ada tabaqah masing-masing lah. Mengaji besar esok, pandai esok, carilah kita ikat tabaqah imam-imam ini. InsyaAllah ada. Sehingga ya, daripada mereka mazhab hingga sampai kepada mazhab ulama-ulama sebagai di bawah dia, ada tabaqah-tabaqahnya masing-masing. Kemudian nak beli sewa lori itu apa tak? Tak hantu lagi. Kita banyak. Jadi kita tahu melalui peribadi sahabat, peribadi Rasulullah, peribadi ulama-ulama, mujtahid, imam-imam dan sebagainya ini melalui daripada karangan-karangan dan susunan-susunan ulama-ulama yang muktabar. InsyaAllah baca. Sehingga ada cerita Syekh Qadir Jilani, ada ceritanya Syekh Ibrahim Adham dan sebagainya. Tetapi semua itu melalui karangan-karangan. Boleh kita percaya. Jadi untuk nak luas ilmu kita banyak membaca. Banyak membaca baru kita luas fahaman kita. Tak banyak baca supaya katak di bawah cemburu. Tak ada apa. Nak tu pengalaman lebih. Melancong luar negeri. Berjalan banyak sikit. Jangan duduk di kampung kita saja. Kalau tu, sini tanah padi. Orang sini untuk kita. Orang sini sawit. Kita pergi luar negeri pula di sana apa mata pencarian mereka. Ini ternak gambar dah. Untuk baru lah, hima sebagainya. Pergi negeri ni pula. Ada begini-begini. Bawalah pengalaman kita lebih. Duduk di kampung kita sendiri, tak serupa. Seperti kata di bawah cemburu. Buka cemburu, boleh tu Allah dunia luar. Boleh. Begitulah ilmu yang untuk kita nak ni banyak membaca. Banyak baca, insya-Allah dapatlah orang tu lebih. Dapatlah insya-Allah penceramah tak kira cuma bebas tak kira apa-apa. InsyaAllah. Benar-benar apa sedar rezeki.
Banyak baca lah. Jangan terpaksa. Dan kasihnya, perangainya. Kita kasih pada seseorang. Perangai dia kita ikut lagu mana. Dah kita kasih ke dia, kita ikutlah perangai dia. Rasulullah pun lah ikat perut. Di dalam kondak sebagainya. Ikat perut kerana tidak ada makan beberapa hari dah. Hari ni patut kita contoh. Duduk di pondok ni patut kita contoh berapa. Jangan duduk kenyang sedia. Payah nak berapa. Suka nak tidur. Masak nasi sekali cukup dah sehari. Lepas tu masak nasi. Makan bahasa. Tak payah dah. Pagi serok sikit-sikit ya. Di kedai kopi tu. Bila RM1 tu lah. Ini RM2 tu. Tak ikut dah. Ini RM1 ni. RM2 juga lah ni. Serok RM2 pagi. RM2 ke RM3. Pagi. Makan tak makan nasi pula. Masa dia. Lepas masak. Mana tak payah makan lah. Tak masak nasi. Tak masak nasi. Masa mana nak belajar? Masa mana nak apa? Tak ada masa. Ini cerita dia. Ini saya nak cerita hak saya. Dulu saya tak serok. Mana saya serok di kedai Mak Keling. Ada seorang mak Allah Keling mari sini niaga buat pagi-pagi kopi kata dia buat lah. Dia buat behung kah ataupun dia buat bubur kacang kah, semangkuk cukup. Cukupan saja semangkuk. Behung pun dia lah. 5 duit penuh piring dah. Kalau sekupan penuh lagi pinggan. Cukup dah. Dulu masa dulu. Lari tak lihat. Jadi kita jangan asyik nak makan, jangan asyik nak serenuk, jangan asyik nak berkawan. Demi kita mari sini untuk nak belajar. Belajarlah sungguh-sungguh. InsyaAllah berjaya. Suai lah. InsyaAllah. Boleh nak tiba-tiba pergi luar negeri lah. Tak apalah, COVID ni tak lama hilang lah. InsyaAllah. Jadi kita mesti cita-cita kuat, semangat kuat. InsyaAllah. Soekarno kata apa? Soekarno ketika perang dengan Belanda atau perang apa itu ni, Soekarno kata apa? Ya tuyur-tuyur bijanahai. Ya'ni syurul insan bihimmatul ulya. Burung terbang mempunyai 2 sayap ya. Burung terbang bukan ada 3-4 sayap. Burung terbang naik sampai atas, naik sampai tengah. Tengok payuk. 2 sayap lah. Begitu juga lah manusia ni kalau nak hidup, semangat yang tinggi. Tu ya. Semangat tinggi. Kita nak belajar, perlu sungguh. Bagi jadi kita ni sekurangnya ustaz. Jadilah. Harapan. Jadi tentang ni kita coba, tak payah kita kenal Rasulullah, tak payah kita kenal para sahabat dan tabi'in mazhab. Cuma yang penting kepada kita kasih kita kepada mereka dan kasih kepada mereka ikut perangai dan amalan-amalan mereka tu ya. Ikut amalan hak tu yang salah. Aduh. Ikut. Begitu juga kita. Kita kata Syekh ni, begitu juga kita. Ikuti Rasulullah SAW. Sedangkan kita tidak semasa dengannya. Arti tak semasa tak pernah tengok wajah Rasulullah. Lepas tu kita dah ikut Rasulullah. Kasih kepada Rasulullah. Dia nak selawat malam Jumaat. Selawat hari Jumaat begitu banyak. Tanda kata kita kasih ke Rasulullah. Kalaulah sekiranya tarikh nak kasih kepada Rasulullah ataupun nak kasih kepada seorang, mesti kena pandang muka, mesti kena tengok wajah, kita tak dapat menang. Tak payah. Tak payah. Ikut jejak langkah Rasulullah. Macam mana Rasulullah hidupnya? Keadaan sikit pun kita syukur.
Kita redha pemberi Allah. Kalau banyak lagi syukur. Yang penting kasih. Ikut jejak langkah Rasulullah. Itu yang penting. Ikut jejak langkah para sahabat. Itu yang penting. Kenal itu tak penting. Karena kita bukan masa dia. Itu ya, bukan zaman dia. Begitulah juga kita ikuti Rasulullah SAW. Sedangkan kita tidak semasa dengan Rasulullah. Dan tidak pernah kita lihatnya Rasulullah pun. Kita tak boleh tengok wajah Rasulullah. Siapa dia tengok wajah Rasulullah? Adakah boleh gambar? Rasulullah ni mukanya bujur telur. Rasulullah ni mukanya A-O, B-O, C-O. Kita tak boleh nak terperi wajah Rasulullah. Kenapa? Karena kita bukan zaman dia, ada masa dia. Lepas tu salah lah kita ikut. Lepas saya tak nak. Tak salah. Kerana kita ikut jejak langkah dia, suruhan dia, tegahan dia, kita tak ikut. Hak tegahan dia, kita tinggal. Itulah kasih Rasul. Kasih Rasul. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Ikut aku, insya-Allah kasihkan. Sebab kita lah kawan kita kalau tak kenal tak apalah rapat, kenal rapat tak apalah semasa dan begitu juga kata Syekh Kamash Khawa An-Naqsyabandi. Begitu juga samalah juga dengan perkataan hak yang ni. Apa dia? Syekh Kamash Khawa An-Naqsyabandi. Dia ni tarekat Naqsyabandi. Pada iaitu di dalam kitab Jam' Usul Sahifah 12. Sahifah 12. Tengok dalam kitab Jami'ul Usul. Tapi Syekh Kamash Khawa Naqsyabandi lah. Kalau tengok Jam' Usul Halai, lagi kena usul din dan sebagainya, usul fiqh kok tu. Kena tengok Syekh kita dalam kitab ni. Tengok Syekh. Betul lah kitab itu. Alhamdulillah. Banyak kitab-kitab yang sama namanya, tapi Syekh-Syekh lain ada. Apa dia kata apa? Kata syair. Qala syair, kata syair, istitarur rijali fi kulli asrin. Istitarur rijali fi kulli asrin. Tata su'uzununi qadra jadi. Qadra jadi. Ma yadurul hilalu. Ma yadurul hilalu. Yadurru bukan yaduzu. Yaduzu bukan yadurru. Ma yadurul hilalu fi khandasin. As-salilu sawadu sahabi wa huwa jamilu. Ni nak cerita syair tu sebagai syahid dan tanda kata tak payah kita kenal orang tu. Kita ikut jejak langkah dia sudah. Orang tak kenal pun tak apa. Dia tetap terkenal dah. Tu syair tu. Istitarul rijali fi kulli asrin, tersembunyi laki-laki pada tiap-tiap masa. Tiap-tiap masa sembunyi laki-laki. Mana laki-laki ni orang jago, orang hebat, orang yang paling top lah. Seperti Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki, Ahmad Hanbali dan para ulama-ulama yang lain di bawahnya, Nawawi, Rafi'i sebagainya. Ini ar-rijal nama dia. Kalau kita bahagian tusuh pula apa dia? Awak Sya'rani, Syekh Ali Al-Khawas dan sebagainya. Ini orang jago-jago, rijal daripada pihak Taifah Sufiyah. Tu rijal, bukan rijal laki-laki ni hak jantan Cina tu. Mana rijal ni kinayah daripada tu orang yang hebat. Orang ni orang hebat, orang yang jago. Orang yang syakang lah. Tapi orang tak kenal pun kata dia syakang. Tak kenal pun kata dia orang jago. Tak kenal kata dia orang hebat. Tak. Tan dia dah hebat situ lah.
Bukan nanti kena baru dia hebat dah. Hebat ni adalah Allah Ta'ala letakkan dia, kurniakan dia sebagai orang mulia. Kehebatan dia. Tentang orang nak mulia tak mulia itu soal lain. Orang yang ada ilmu misalnya, Allah Ta'ala kurniakan kepada dia dapat ilmu. Tetapi orang nak akui bahawa dia ada ilmu, itu soal yang kedua. Dia tetap ada ilmu. Gitu. Walaupun orang tak tahu, walaupun sembunyi, orang tak tahu kata dia tu guru, tak tahu. Kalau kerja macam biasa ya, duk kerja je. Rupanya dia tu guru, bukan nak tunjuk aku tu guru, aku tu guru ni, aku orang lain sakau. Kita apa mana kaji, mari. Bukan aku, tu setai tu guru, setai tu guru dia al-kumul. Mana kumul ni tak boleh kemasyhuran. Dia tak apa nak tunjuk-tunjuk sangat. Tak apa nak tunjuk-tunjuk sangat kemahiran dia, kebolehan dia. Itu ahli sufi, sifat al-sufi al-khumul. Arab panggil al-khumul. Makna dia tak boleh menzahirkan pangkat martabat kelebihan dia. Kalau semayang banyak, bakal suruh dia duduk depan takut orang tolak kita iman. Tak mau dia. Tu kumul. Bukan pasal tak reti. Kenuri-kenuri pula tak mau duduk belakang orang ambil doa pun dia pergi. Bukan penakau. Dia tak mau zahir, tak mau nyata pada ramai. Takut rusak martabat dia dengan Allah. Riak, wujud sembah dan sebagainya. Baik dia duduk dia. Dia pergi tadah lah. Buat apa orang tak reti juga. Kena tok guru. Itu. Jadi tetap dia tok guru. Mu orang ra'i ke, mu tak ra'i ke, mu ni orang akak ke, orang tak akak ke, orang kenal ke, tak kenal, tetap mu hebat dah insya-Allah. Itu je tu. Tok situ. Ini banyak tok guru yang panggil ahli kumul banyak. Tu Haji Maknahu. Tu Haji Maknahu tu meninggal dah lah. Di jalan lepas pada betul tu, lepas daripada jeneri tu kita pergi, lepas pada ustaz bahasa ustaz Keria tu, pergi ikut jalan tu suri, ke depan tu adalah pondok. Dia nak murid tak ramai lah, dulu lah, tak ramai ada pukul orang lah, tak ramai. Haji Maknahu, tu Haji Maknahu. Dia orang Burma. Dia mengaji di pondok Pasir Tunggu. Anak murid tu Yazid, Yazid hak tua sekali. Bersama dengan Pak Teh Keruh ni. Bersama dengan Tok Guru kita Haji Lah ni. Natu arwah Tok Guru. Anak murid tu Yazid hak tua tu. Lepas tu Haji Goni di Belukaluah, di dekat Nakal, sana pada Nakal. Tu mengaji hebat lah dia tu imam ni. Semua ingat lah. Semua tu aku bisa kira lah, lagi dah bertemu ramah, lagi dah sembang, lagi dah tanya-tanya khabar. Ada berjuta. Sama dengan mana Haji Rahim belakang sikit, Haji Rahim Sungai Jagung. Aku jumpa orang itu, orang hebat aku kisah. Dia tanya-tanya, sembang-sembang. Tu yang kita mudah banyak. Lepas lagi tu tak habis tahu pun. Tak kita suka siasat benar-benar macam tu. Benar betul kita siasat. Pasal ke depan insya kita nampak lah. Kita nampak mudah dalam mengajar, dalam nak beri semangat ke orang dan sebagainya. Inilah. Tapi semua kita lagi, semua ciri-ciri sifat-sifat tabi'in lah. Itu kalau sahabat kita takut tu sangat. Tabi'in ulama-ulama lah. Tengok patih terus. Duduk lah, sibuk dengan mengajar ya. Tak percaya lah. Dunia ni tak percaya sangat. Sibuk mengajar. Haji Rahim jago, Sungai Jago. Ada kecil lah. Zaman itu Haji Maknahu. Juga ni pun dia sibuk tu imam lah, pada tu imam. Tapi sembang dia bagus, lemah-lemah dan sebagainya. Aku pernah mengajar ni, merasa dia dekat umur. Juga ni Belukaluah Nakal ni keluarga. Jadi kita tengok orang dapat ilmu dah dulu-dulu ni berasa hebat. Tak semua orang hari ni nak boleh kata. Dia tak nunggu.
Dia tak menunjuk sangat keilmuan dia tadi. Padahal nak mengajar, dia boleh mengajar tapi dia panggil kita lagi mengajar. Betul lah mengajar saja. Dia pun turut ada ngaji juga. Hari sifat nak menunjuk-nunjuk orang tu tak sambung. Sifat mengenalkan diri tu banyak. Ini orang alim, orang-orang yang ada pengetahuan di zaman dahulu. Nak jadi ahli umur. Dia kata Syekh, istitarul rijali fi kulli asri tahta su'uni zununi qadran jali. Tersembunyi laki-laki yang jago, yang hebat pada tiap-tiap masa, di bawah sangkaan, di bawah jahat zau, di bawah jahat zau, su'uni zau, su'uni zununi. Zau lah. Zunun jamaknya. Zau sangkaan. Zunun jamak tu, jamak taksir. Dia zunun dan nani zunun jamak taksir ya. Jamak taksir kasrah. Jamak kasrah terima lagi kon. Jamak kasrah ni tidak bakal. Zau kan bakal Malaysia dia. Ya. Wajamu kasratin lima layu jahta berbagai yang tak berakal kata Abiyah. Jadi di bawah sangkaan, di bawah jahat sangkaan, qadran jali memang qada dia memang hebat, martabat dia memang mulia. Qada tu qada itu martabat dia memang hebat. Laki-laki rijal ni walaupun orang tak tahu kata dia hebat, tapi qada dia, martabat dia tadi, pangkat dia memang hebat. Jadi mayadur hilal, tidak mudaratlah anak-anak bintang. Mayadur hilalu, tidak ada rusak, tak mudarat, tak cedera anak-anak bulan tadi fi khandah, di dalam gelap sikitlah. Khandah ni malak. Sawadus sahabi oleh hitam awak-awak. Anak bulan tadi, manakala dia tu sikit kita kata redup sikit. Kita kata redup sikit oleh kerana didongikan oleh awak-awak yang hitam. Awak-awak yang hitam. Wahwa jamilah, padahal ia hilal itu masih comel. Dia tak usah. Tak anak bulan untuk cahaya begitulah. Tetapi cuaca cahaya bulan itu tidak boleh menembusi oleh kerana awan yang hitam, mendung yang banyak. Seperti hujan tadi. Di malam kelak kereta hujan turun pula, bertetang pula anak bulan tu 1, 2, 3 memang ada anak bulan. Pasal apakah cahaya anak bulan itu tidak menembusinya kepada dunia? Kerana dilindungi oleh sawadus sahab. Dilindungi oleh hitam awan tadi ni. Tu ya cahaya dia tidak boleh temu. Tetapi hakikatnya bintang bulan tadi memang tak cedera, tak usah. Tak begitu. Cahaya tak jatuh juga. Cuma tak tembus oleh kerana tersekat dan terhalang sawadus sahab. Tu saja sawad hitam. Iaitu awan yang hitam, mendung lah kita dah. Begitu juga orang yang alim, orang yang hebat-hebat. Orang tak kenal pun tak apa. Tadi dia tak usah, cuma dia tak kenal aku. Begitu saja. Ambil kata orang tak kenal pun tak apa. Tak kita tak tinggal, kita tak usah, kita tak cedera. Itu benar. Mayatul hilalu fi khandasin. Salim sawad sahabi wa jamilu. Biar sikit ini apa ada. Kita baca sikit lah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang murah, yang kasih sayang. Dengan nama Allah yang murah, yang kasih sayang. Itu ubah lagi tu ya. Kalau tengok kitab lain, dengan nama Allah yang amat pemurah, amat kasih sayang. Amat lagi, mahal lagi. Tunggu dah.
Dengan nama Allah yang murah, yang kasih sayang. Mana ada maha-maha, mana ada amat-amat. Tak ada. Ini terjemahan dia terjemah daripada Bismillahirrahmanirrahim. Tidak, tapi terjemahan dia tu lain daripada kitab-kitab yang lain. Yang lain dengan nama Allah, yang amat pemurah, yang amat kasih sayang. Buah amat tu dah ada. Ada? Tidak ada? Tak ada. Pak siapa? Kita nak sahabat siapa tak ada amat. Kita akan baca semua ada amat. Yang semua buat tak ada amat. Apa beza amat yang tak amat ni? Itu setuju boleh tak? Jadi Tok Guru dia tak beramat kat apa? Amat pemurah, amat kasih sayang. Di sini timbul keliruan. Pak siapa? Kalau gitu ada orang lain pemurah, ada orang lain juga kasih sayang. Kalau beramat, amat ni isi tafsir. Kita baca macam bina, kita baca macam izi. Pada bawah kita ni, kita culah isi tafsir. Tak mau guna nama amat tu, kerana kalau kita guna nama amat itu, kita akan nampak ada orang yang lebih juga, tapi kurang lebih hak Allah lebih lagi. Ada tak? Ada. Baiklah kita ada kasih sayang, kasih kepada anak kita. Ada anak lah, tak ada anak yo, tak ada tak ada tak kasih. Tak ada anak tak kasih. Tak ada. Bini pun tak ada lagi, tak ada anak ni. Jadi orang yang ada suami isteri yang ada anak tadi, kita kasih ke anak, kita sayang ke anak. Kita murah, kita apa bantu ke orang, jawab murah lah, bantu ke orang. Derma dan sebagainya, effort orang. Jadi apa dah kita bubuh amat, nanti keliru, itibas. Kenapa? Kesamaran. Kalau kita ada juga orang lain kasih sayang, orang lain juga ada pemurah. Tetapi Allah pemurah lagi, Allah kasih sayang lagi. Tak mahu. Jadi hakikat Tok Guna, kita tidak ada pemurah, kita tidak ada kasih sayang, hanya kasih sayang kita kepada seorang anak isteri sebagainya, dan kita pemurah seorang, bantu effort bagi orang, pemberian Allah. Cuma zahir saja kita, hakikatnya Allah. Itu dia tak muhammad. Apa? Itu dia tak muhammad. Amat isi tafsir. Dia ikut di dalam kitab karangan Jalalain Al-Sayuti rahimahullah dan Syekh Al-Mahalli. Pasal a'lamu bisyakiri. Allah a'lamu bisyakiri, kita lebih tahu orang bersyukur. Alimu bisyakiri. Dia tak isi tafsir, dia takwil dengan isi fa'il. Dia takwil isi fa'il. Baru hilang mana amat tadi. Allah Ta'ala lebih ketahui, a'lamu lebih ketahui tak? Allah alimun bisyakirin. Allah mengetahui dengan orang yang syukur, bersyukur, tak bersyukur Tuhan tu. Tak payah tunjuk-tunjuk lah. Tak payah kita kata aku ni syukur lah, ni Allah banyak. Tu yang aku terima pula. Tak payah kata tu. Boleh terima sudah lah, orang perlu. Kerana Allah ketahui penilaian ni Allah. Kita buat kebajikan tu kerana Allah. Lepas tu tak sebut-sebut lah. Bahasa Allah tu. Jadi alimu bisyakiri. A'lamu bisyakiri. Gitu. A'lamu tu isim tafdhil lah. A'lamu, aku tahu. Ahmadu. Tu lebih puji. Ada alik tu, ini tafsir lah tu. Daripada surasi Masjid Fi. Alimah. Alimah. Tapi kita buat a'lama. A'lamu. Kalau jadi muktada a'lamu lah. Boleh a'lamu. Boleh tengok mahal lah, tengok cepat lah. Jadi tanda ke
jadi sifat na'akah ataupun jadi puakah, itu di segi balik itu tengok mahal, tengok tepat lah. Kita nak baca alam bukan alam agak. Dia alam masya bisa kiri enggak, ada masalah. Tak lebih mengetahui orang yang bersyukur. Jadi tak tu. Dia tak boleh amat mengetahui tu dia tak mampu. Dia nak pakai jalan lain. Arok jalan lain. Takwil jalan lain. Isim tafdil dengan mana isim fa'il. Ityanu bismi tafdil tapi dikenakan mana isim fa'il. Isim tafdil alam. Tapi dikenakan dengan isim fa'il alimu. Itu ya. Amat murah. Amat tu disambungnya murah. Pasal apa? Murah lain. Murah ni satu sifat yang zati, yang ada di zat Allah. Lain. Bukan sifat ta'aluk dia. Bukan ta'aluk. Kerana murah ini duduk di hati kita. Kalau Allah duduk di zat Allah, di nafsi Allah, murah. Kalau pemurah, itu jadi kuat lain lah. Pemurah, apabila ada seorang itu sifat jawab, ataupun sifat sakhak, maka dia kena bantu korang lah. Itu pemurah. Ni murah. Kasih sayang, bukan pengasih, bukan penyayang. Lain. Murah. Murah. Murah ni sifat yang ada di zat dia. Sebelum ditaklukkan oleh sifat dia. Kerana sifat ni bukan sifat takluk, sifat murah. Yang ada di zat dia dah murah. Maka kalau murah ni, dia pada kita tadi, satu sifat yang asal pada kita, ada sifat murah hati. Dia tak tengok orang sakit, nak pergi tolong. Dia tak tengok orang susah, nak pergi bantu. Tu sifat, mari pada sifat murah dia tu. Bukan dia kena ke pemurah. Pemurah ni benda yang sudah dilakukan oleh sifat nafsi tadi. Muta'addi yang bagi. Ataupun ta'aluk dia. Dia nak cerita kata Allah ada di zat dia tu sifat murah. Dan sifat kasih sayang. Kata rabbukum ala nafsihi rahmah. Kata rabbukum ala nafsihi rahmah. Allah mempertukan, Tuhan kamu mempertukan di atas diri dia sifat kasih sayang. Kata rabbukum ala nafsihi rahmah. Dalam Quran ada tu. Allah mempertukan, artinya Allah Ta'ala mempertukan, Tuhan kamu telah mempertukan diri dia tadi, diri Allah tadi sifat kasih sayang. Kasih sayang pada hamba. Kalau tak saya habis likuk dah hamba ni. Likuk dah alam ini. Tengok keadaan alam ini, tengok keadaan ahli dunia ini, lupa kepada Allah, lupa kepada syiar Allah dan sebagainya. Likuk dah, turun hujan batu habis mati percaya. Tapi oleh kerana adanya sifat rahmah, Allah memperlukan di atas diri dia sifat rahmah. Ada, tunggulah. Tunggu masa dan ketika sampai masa dia pasal berlaku lah kiamat ni gitu ya. Ini sikit-sikit ya turun. Kopi ke apa? Turun. Penyakit ni sikit sangat ya. Turun dalam ni sikit ya. Nak beri hamba dia sedar ya. Tu kasih saya. Tak ada amat kasih. Tak ada amat murah. Gitu. Daripada isim tafdil kepada isim fa'il. Wa bihil i'anatu wa taufiqu ila aqwami tariqi. Wa bihil i'anatu wa taufiqu ila aqwami tariqi. Dan dengan dialah, dengan Allah pertolongan dan taufik kepada sebetul-betul jalan. Dengan Allah al-i'anah pertolongan. Jadi kita ni semua kita minta pertolongan dengan Allah lah.
wa taufiq dan taufik kepada sebetul-betul jalan, iaitu jalan ahli sufi. Karena kita ni dah baca bahasa ahli sufi, jalan yang sebetul-betul itu jalan ahli sufi. Itulah. Itulah yang sebetul. Syariat ni pun ada lah petikan mana ahli sufi bukan berarti dia lagi syariat dah. Ada belakanglah syariat hakikat. Tarekat tadi dia ada 3 ni. Bukan tolak ahli sufi dia pakai hadis dia tak pakai syariat, bukan begitu. Apabila kita tersufiyah, dia menekatkan 3. Satu, syariah, fiqh. Yang kedua, sufiyah, tasawuf. Yang ketiga, hakikat. Dia. Sufiyah, tasawuf lah sufiyah ni. Lepas tu fiqh, syariah. Lepas tu yang ketiganya, tarekat. Dia kena 3 lah. Barulah tak usah kita dalam beramal yang ini. Dengan Allah kita minta pertolongan dan taufik. Taufik ni Allah memberikan kekuasaan kepada seorang itu boleh melakukan ketaatan dan ibadat kepada dia. Itu namanya taufik. Allah mempermudahkan kepada seorang itu, kepada hamba dia untuk melakukan amal ibadah dan taat. Itu artinya taufik. Ada juga hamba Allah yang Allah tak buka jalan hidayah, tak buka jalan taufik. Tuhan tak beri lorong-lorong untuk beramal ibadah. Dia nak beramal ibadah, tetapi mari macam-macam dugaan, mari macam-macam cubaan. Akhirnya gagal dalam amal ibadah. Pasti tidak ada taufik. Tak ada taufik. Kawan-kawan kita ni, dia mari biasa kita boleh kacau dia jauh di mana. Jauh kita pergi ngaji, senang dia pergi kita kafe. Dia pun hati berasa terbuka nak mari. Tetapi minta mak dia tak payahlah. Ngaji mana tak jamin masa depan. Tak jamin masa depan. Allahu akbar. Na'udzubillah. Pada hak orang mengaji luar pada pondok kira mana gaji? Kira mana saya nak RM2 banyak, kereta besar. Allah. Itu alasan orang-orang yang buta patah. Anak pak dia nak pergi pondok nak ikut kawan, tak payahlah untuk salat nikah lah pondok-pondok ni. Ayah tak tahu pondok No, pergi ngaji no, terus mengah no. Pergi ngaji no. No, kita kalau bakal usaha itu boleh jadi doktor, boleh jadi cikgu, boleh jadi ustaz hebat. Nak kelak masa depan lah. Pasal apa ni? Ibu bapa tu tidak buka jalan. Pasal apa? Allah Ta'ala tak permudahkan kepada dia untuk jalan kebajikan. Tak ada taufik bapak tu. Begitu juga anak pun tersekat dan terhalang dengan alasan bapak begitu. Anak pun turut tak mari ngaji. Itu apa tidak ada taufik. Tapi kita alhamdulillah. Hak mana ada malam ini. Istiqamah. Tetap dan teguh pegangan kita. No, dalam hidayah Allah dan taufik. Tuhan buka jalan. Kalau hak taufik semua budak, pak tak beri pun dia mari, mak tak beri pun dia mari. Dia tak dapat ada hak alasan pak mak dia kata, dia nampak kok dia. Itu hak ada taufik. Ni semua tak ada taufik. Allah tak buka jalan. Ini yang kita nak, yang kita doa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ni. Minta tolong. Akan dikaya Allah minta tolong, akan dikaya Allah kami semua. Taufik hidayah. Ya. Kita nak agak sebenarnya lagi, tak ada tanya minta hidayah dan taufik kepada Allah. Taufik ni kan berterusan. Ini pemberian Allah, anugerah Allah. Mungkin dia beri sekat jalan saja. Mungkin hari ini kita dapat belajar dengan baik. Mungkin setelah lagi kita tak boleh mengajar, tak boleh belajar dah. Tak ada mampu, tak ada jalan kemudahan. Dapat dalam bantuan kita.
ataupun apa-apa yang pikiran kita tak diganggu nampak itu nampak ini nampak nak gereja kan nampak apa jadi sekadar inilah kita ambil taufik hak lu Allah tutup jalan taufik ni kita doa kepada Allah selalu minta kita dapat hidayah dan taufik ila aqwamit thoriqi kepada sebetul-betul jalan dengan hidayah taufik ini segera ya minta berteruh-menerus hingga sampai habisnya hatta ya dia kalian. Begitu kita minta kepada Allah. Mintalah kepada Allah. Apa lagi yang kita minta? Maka bapa tak boleh. Minta ke ustaz kita untuk duit tak boleh. Minta kepada Allah. Minta kepada Allah. Nak minta tak Allah. Tak Allah pun makhluk tak. Tak Allah faham Allah ya. Tak payah. Minta kepada Allah tu. Ini. Wabihi Allah. Wa taufiq ila aqwamit thoriq. Semata-mata pertolonganmu ya Allah dan semata-mata taufikmu lah ya Allah. Kami minta taufik dan pertolongan itu kepada jalan yang betul. Itu yang digunakan wabihi ya majruk tu dulu al-i'anah tu belakang. Tidakkah? Wabil i'awabah wal i'anatu wat taufiqu bihi ila aqwamit thoriqi. Boleh. Wal i'anatu wat taufiqu bihi ila aqwamit thoriqi. Boleh bihi tu letak sini, boleh. Tapi siapa didahulukan bihi? Karena al-has. Semata-mata minta kepada Allah. Alifah dengan al-hasri. Beri faham mana hasra. Maknanya ketentuan kepadamu saja ya Allah kami minta. Tak minta orang lain. Kalau kami minta orang lain, orang tak boleh beri pertolongan ni. Bagi kami gaji sembahyang, bagi kami gaji mengaji, bagi kami duduk amal ibadah sedia malam siang ni. Segala anggota kami ni penuh dengan kebajikan. Bukan lidah saja, bukan mata saja, bukan telinga saja, bukan kaki saja. Semua beri jadi kebajikan. Tolonglah anggota-anggota kami ni. Lalu itu didatangkan jak majruk dulu tu. Lama jak majruk dulu. Baca lifa timak al-hasri. Iyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Begitu. Na'budu iyyaka wa nasta'in iyyaka boleh. Tapi apa guna ya Allah Taala sudah iyyaka na'budu iya dulu. Lepas tu wa iyyaka nasta'in. Pasal apa iya dulu? Tidak nasta'in iyyaka wa na'budu iyyaka boleh. Tapi tidak mana al-hasru. Tidak mana apa? Ketentuan. Tidak ada makna semata-matamu. Semata-mata lah yang kami minta, semata-mata lah yang minta tolong, semata-mata lah kami ibadah ya Allah. Itu makna semata-mata itulah dipahami oleh iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Taqaddum maf'ul ala amilihi. Taqaddum maf'ul iyyaka akan dikau. Maf'ul bih. Nasta'in na'budu itu amal yang menasakkan iyyaka yang melu. Ini muqaddam maf'ulun bih ala amilihi menunjukkan tahrifat ma'al hasri wallahu a'lam. Boleh sekolah panjang tu. Sekolah. Kemudian kata qala sayyiduna maulana syekhu masyayikhul islam wal muslimin. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Rasulullah tabaraka wa ta'ala wa sahabati Allahumma sta'alna wa ala alihi kama fatata ala qulubi awliyaika ajma'in. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla ahsana. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله.